ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شهود الله، ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر، يا كريم ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي خلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada golongan kamu sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yang inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, kepadanya aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai arasy yang maha agung, yakni maha besar. Surah At-Taubah ayat 128-129. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan, dihormati dan dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Qaryah Kampung Paya, serta barisan pegawai dan Al-Jadi Qudsul Masjid, pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua masyarakat yang hadir pada malam ini, yang dimuliakan Al-Fadil, tuan-tuan imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin, hadirat, serta tetamu-tetamu Allah yang terhormat. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada malam ini, dengan izin Allah Subhanahu Taala, kita dapat bersama-sama lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala, untuk
kita sama-sama mengimarahkan masjid ini merupakan satu tanggungjawab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya dan sepatutnya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, hadir beramai-ramai ke masjid berjemaah, majlis ilmu. Semoga kita semua diampunkan dosa kita, diberi pahala, dinaikkan darjat dan mendapat doa malaikat yang sekaligus mengundang rahmat Allah, dan menolak bala. Sepatutnya dalam penjarakan sosial, kita menerima arahan supaya jarak 1 meter kita ikutlah, menutup mulut, jangan tutup dagu, tutup mulut. Ada tutup dagu, tutup mulut. Ada arahan tutup mulut sebab pernafasan kita tu mungkin mudah dia kontak. Kalau saya ni tutup mulut lemah cakap jarak. Dan yang saya perhatikan sepatutnya lah, selayaknya lah dalam penjarakan sosial ni, maknanya sepatutnya selayaknya kita dekat dengan Allah. Ni kita ni penjarak sungguh. Sah pun jarak, kita dengan masjid pun jarak. Akhirnya tak main masjid. Tak kena. Sepatutnya balak macam ni kena kita dekat dengan Allah. Ni kita di samping kita jarak dengan Tuhan pun kita jarak. Tak kena. Patut kita jangan jarak dengan Tuhan, kena dekat. Ini dah jarak, lagi jauh. Ini kata tuan guru kami, tuan guru kita semua, Syekh Zainul Asri. Ini salah satunya adalah ujian dan juga tanda-tanda fitnah Dajjal. Ingat tanda-tanda fitnah Dajjal. Macam itulah. Di mana Nabi sebut apabila Dajjal muncul sebenar, seorang suami dia akan kurung isteri di rumah. Seorang bapa dia akan kurung anak perempuan di rumah, tak bagi keluar. Kerana bila keluar rumah, dia akan terkena dengan fitnah Dajjal. Itu hadis. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat lagi berkongsi sedikit ilmu lah. Yang pertama saya nak kongsi supaya kita amalkan satu amalan untuk memelihara diri kita daripada makhluk, sama ada jin atau manusia, selamat daripada kemalangan, selamat daripada kebakaran, mati lemas, dan selamatlah dengan izin Allah. Iaitu setiap kali selepas solat kita baca laqad ja'akum sebanyak 7 kali. 7 kali. Itu surah At-Taubah yang saya baca tadi. Ni kita dapat ijazah daripada Ustaz Muhammad Jo, dan dia dapat ijazah oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam kitab Khulasah Sawarikul Anwar. Dijazahkan juga oleh Al-Alim Abi Mustafa bin Al-Haddad daripada gurunya Al-Alim Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar As-Saqaf, daripada gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki dalam kitab Al-Anwar As-Satiyah. Ini salah satu amalan yang mana diijazahkan oleh para masyaikh. Sanaknya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali setiap kali lepas solat. Terutamanya lepas subuh. Selamat insya-Allah. Insya-Allah selamat. Yang kedua, selepas solat fardu, sebelum bangun daripada tempat duduk, duduklah dengan tenang, bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali. 11 kali. Ini insya-Allah selamat daripada gangguan makhluk. Dan kemudian membaca 46 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Amalan ini juga dijazahkan Al-Alim Al-Usuli. Bila sebut Al-Usuli memang ulama tauhid. Wal Usuli itu almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qadahi, yakni baba Haji Saleh Syekh Kedah almarhum. Itu baca. Dan membaca ayat kursi selepas solat lah, jangan tinggal. Yang amalan selamat daripada gangguan makhluk. Ini makhluk halus, makhluk jin, syaitan dan segala makhluk lah, insyaAllah. Itu amalan. Boleh ada dalam buku ni, buku amalan orang soleh ni. Saya ada bawa tu sikit lah, tapi tak banyak. 10 apa berapa ada tak? Ni ada RM6 lah ni. Tapi amalan ni memang semua ada sanad ijazah. Walaupun RM6, saya banyak amal ni. Okay. Doa Nabi Khidir pun ada ni. Yang kedua, nak sentuh sedikit tentang buku ni, solat rawatib ni, surah Ustaz Muhammad Jo. Memang dia, kita jemput, ada orang jemput masjid Teluk Keman tak dapat datang. Dia nak darah kitab 2 ni.
Tapi tak dapat datang, batal sebab dia dari zon merah. Jadi maknanya saya akan sebut sikit lah. Ini solat rawatib ni dengan dalilnya, dengan hadisnya, cara mengamal. Iaitu saya nak sebut seperti selalu tentang solat sunat awabin. Ada dengan solat awabin. Solat sunat awabin ni iaitu mendapat pahala ibadat selama 12 tahun. Ini cara mengamal. Kita tak ada kuliah maghrib, kita boleh amal lah. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu' udilna lahu bi'ibadati sisnatain asyrata sanatan. Mana? Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat selepas maghrib sebanyak 6 rakaat tanpa diselangi antara dengan suatu perbicaraan yang buruk, tanpa cakap apa-apa kecuali zikir. Kalau cakap buruk macam ngumpat tak boleh lah. Sama pahalanya ibadat 12 tahun. Allahu akbar. Buku ni samalah lebih kurang amalan sedikit pahala berganda. Tapi yang ni pokok solat surat rawatib. Amalan sedikit pahala berganda yang saya jual dulu tu dia campur-campur amalan. Ini fokus kepada dalil hadis sunat-sunat rawatib mengiring solat fardu. Semua ada dalil ni. Siapa yang solat sunat zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, maka bebas daripada jasadnya daripada neraka pun ada dalil ni. Ada dalil hadis. Baik, kaifiat dia selepas solat fardu maghrib sehingga sebelum masuk waktu solat isyak. Tu tempoh dia. Tak termasuk dengan solat ba'diyah maghrib lah. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat dan 10 kali salam. Ghaliknya kebiasaannya 6 rakaat lah. Cara mengerjakannya boleh kerjakan dengan beberapa cara. Antaranya cara yang pertama, kerjakan solat ba'diyah maghrib 2 rakaat dahulu, kemudian barulah kerjakan solat awabin rakaat. Jadi 8 lah dengan ba'diyah. Ba'diyah tu sunat muakkadah. Ba'diyah sunat muakkadah. Baik, lepas tu buat 2 rakaat. Rakaat yang pertama dan kedua, usalli sunnatal hifzil iman ma'al awabin rakaatain Allah Ta'ala. Jadi yang ada dalam hati, saja aku solat menjaga iman, saja aku solat sunat menjaga iman, dan awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ni menjaga iman. Dapat padilat 20 tahun ibadat tuan-tuan ni. Allahu akbar. Tak ada kuliah boleh buat. Selepas surah Al-Fatihah baca rakaat pertama surah Al-Ikhlas 6 kali. Qul Allah 6 kali. Lepas tu surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Okey? Boleh. Dan ada dalam kitab lain saya baca inna anzalna sekali, tapi yang ni Ustaz Mahathir juga dia suruh baca Al-Ikhlas Qul Allah 6 kali, Al-Falaq sekali, dan An-Nas. Ya. Sama rakaat kedua sama, rakaat pertama rakaat kedua sama, surahnya sama. Habis tu bangun, habis salam bangun buat 2 rakaat lagi. Okey, untuk rakaat yang ketiga dan keempat, usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi solat sunat awabin direkahlah. Kalau saya baca dalam kitab Hidayatul Salikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang, dalam kitab Hidayatul Salikin dia tulis inna zanna tu, dan dalam sujud terakhir ada doa dia, doa untuk tetapkan iman. Ni rekah. Tak apalah, janji boleh buat je, boleh buat. Mari kita bangun usalli sunnatul awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Ni ada nanti saja aku solat sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Betul? Baca Al-Fatihah rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua, Al-Ikhlas. Selesai. Lepas tu bangun lagi, lepas salam bangun lagi buat untuk rakaat yang kelima dan keenam. Usalli sunnatul awabin ma'al istikharah. Usalli sunnatul awabin ma'al istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku salat sunat awabin bersama istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Istikharah ni maknanya minta Allah tetapkan kita nak bermilih sesuatu tu minta tepat. Kita jangan solat istikharah nak milih jodoh je. Tengah tu milih jodoh, lepas jodoh dapat tak istikharah dah. Tak kena. Dah dapat dah tak ingat tak istikharah. Istikharah ni tiap-tiap malam boleh buat tu dah. Sebab apa? Untuk kita nak memilih sesuatu. Baik, selepas Fatihah sama, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul Allah. Rakaat pertama kedua sama je. Tu kan? Itu cara yang pertama. Kaedah yang kedua sama juga, lepas ba'diyah maghrib 2 rakaat, buat 6 rakaat.
buat 2 rakaat. Usalli sunnatal awabin rakaataini lillah taala. Untuk kaedah yang kedua boleh juga wa awabin dulu. Usalli sunnatal awabin rakaatin lillah taala. Saja aku sunat awabin rakaat. Rakaat pertama kuliah Allah lepas Fatihah. Lepas tu rakaat ketiga, keempat usalli sunnatal awabin rakaatin lillah taala. Pun boleh juga. Tapi yang masyhurnya yang samalah. Ni sama. Ni semua sama. Rakaat Fatihah, kuliah Allah ada. Rakaat kedua. Lepas tu rakaat ketiga, 5 ke 6 sama juga. Usalli sunnatal awabin lillah taala. Tak sebut istiqarah, tak sebut ma'al hizul iman, tak sebut. Tapi yang pertama tadilah yang masyhurnya sama. Ni sama awabin belaka 2, 4, 6 awabin semua. Niat sama, surah sama. Okey. Cara yang pertama tadi yang masyhur. Ada lagi yang ketiga, cara ketiga. Ni cara ketiga. Kerja solat ba'diyah ruang maghrib, ketika mengerjakan solat ba'diyah maghrib tersebut niatkan termasuk solat awabin. Boleh juga. Solat maghrib tu niat sekali awabin. Lepas tu lekat lagi 4 rakaat lain. Jadi 4 rakaat campur dengan ba'diyah jadi 6. Dia lagi kurang ni. Okay, sama juga usalli sunnatal awabin, usalli sunnatal awabin. Jadi 6. Ni cara yang ketiga 6 lah. Maknanya usalli sunnatal maghrib kata ni ba'diyatan niat awabin sekali, 2 rakaat situ sekali. Ni nampak malas sikitlah. Lepas tu surah awabin. Jadi 6 rakaat je. Ini yang mana? Ini yang ketiga, yang paling kurang lah. Sama usalli sunnatul awabin rakaat kedua keempat, rakaat kelima keenam sama. Usalli sunnatul awabin rakaat surah dia biasa al-kafirun al-ikhlas. Baik, catatan, jika masa agak terhad umpamanya ada kuliah maghrib atau majlis ilmu, maka boleh dikerjakan seperti berikut. Ni macam kita ada kuliah kan. Mengerjakan solat ba'diyah ruang maghrib 2 rakaat, niatkan termasuk solat awabin. Kemudian lengkapkan 4 rakaat solat awabin. Kerjakan 4 rakaat solat awabin sekaligus. Jadi 2 rakaat dulu untuk awabin dan ba'diyah maghrib, lepas tu buat 4 rakaat terus. Lepas tu, okey. Salih sunnatul awabin 4 rakaatin lillahi ta'ala. Jadi 6 rakaat jugalah. Okay. Sekaligus. Lepas tu rakaat pertama al-kafirun, kedua qul huwallah, ketiga qul a'udzu birabbil falaq wa rabbin nas. Untuk setiap rakaat. Itu yang paling ringkas. Jadi siap sekali. Okey. Insya-Allah tuan-tuan boleh buat. Yang penting dia 6 rakaat. Awabin tu memang 6 rakaat. Biasa saya buat 6 rakaat campur ba'diyah jadi 8 lah. Tapi kalau ada kuliah buat ba'diyah tu niat masuk awabin 2 rakaat. Lepas tu buat 4 rakaat lagi sekaligus. Sekaligus maknanya tanpa tahiyat awal. Straight ya. Okey. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat empat. Duduk tak akhir tu. Rakaat pertama Al-Fatihah al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Bangkit lagi tu tak duduk tahiyat awal. Terus al-falaq, terus al-nas, 4 rakaat terus. Jadi 4 campur 2 jadi 6. Ni kalau ada kuliah maghrib macam ni lah, sempat buat InsyaAllah besar fadilat dia, ada dalam buku ni. Baik. Tak apa, lepas kuliah ni kita bagi buka soalan lah. Lepas soalan kita baca kitab Awabin, kitab Tanbih Wafili ni. Kita baca dulu sikit, lepas tu kita buka soalan. Yang ada soalan nak tanya, mana saya mampu jawab. Tak boleh jawab, tak ada ilmu, wallahualam. Kita tanya orang lain. Baik, kita baca muka surat 112. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Qala musannifu wa nafa'ani fi bi'ulumihi fi darai amin. Baik, perenggan yang tengah tu Ayub. Ayub meriwayatkan. Kita dah baca gitu atas tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kan. Dia tulis dalam tu Hayyul Qayyum tapi yang tepatnya Hayyal Qayyum. Ikut nahwu bahasa Arab Al-Hayyal Qayyum. Kalau baca Al-Hayyul Qayyum tak salah, tapi yang paling tepatnya Hayyal Qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ghufira lahu dzunubu walau kana misla zabadil bahr. Jadi diampunkan dosa, semua dosa situ walaupun sebanyak buih di lautan. Sama juga baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat Ibnu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah lagi seumpama membebaskan hamba. Itu sekali baca
diampunkan dosa kita, diangkat darjat kita. Maknanya sekali baca mendapat pahala yang besar 10 kali selepas maghrib dan subuh, dengan syarat tidak ubah kedudukan. Tidak ubah. Dia ada syarat dia tu kan. Kita kena ada ilmu. Dengan syarat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, dalam kitab ni sebut dengan syarat dia duduk dalam tahiyat akhir tidak ubah kedudukan, baru dapat fadilat tu. Bila nak ubah kedudukan? Sebab tu dalam kitab fiqh dia sebut Allahumma ajirna minan 7 kali, jangan ubah lagi. Bila ubah? Allahumma antas salam wa minkas salam, baru ubah. Dalam kitab Tanwirul Qulub ada sebut, dalam kitab Majmu' ada sebut. Dengar ngaji semua tani dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam, imam baru ubah kedudukan, iaitu mengiring, menganakkan makmum, mengkirikan mihrab, menghadap ke sana. Sebab apa? Menghadap sana seumpama menghadap kepada Masjid Nabawi, menghadap kepada Rasulullah, makam Rasulullah. Ada sebab dia. Itu sunnah dia. Lepas tu bila imam ubah kedudukan, barulah makmum ubah kedudukan. Maka tak terluput fadilat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tadi tu. Kalau kita ubah kedudukan, dapat pahala baca dah. Fadilat tak dapat semua sekali kurang, kena potong. Pasal apa kena potong? Pasal kita tak ikut tertib. Sebab dalam bab solat berjemaah pun saya belajar kat Sungai Petani dulu. Dalam solat jemaah ni, jangan kita ubah kedudukan sebelum imam ubah kedudukan. Makruh dan boleh potong pahala jemaah. Boleh rujuk dalam kitab Al-Qaulu Tam fi Akam Al-Imam wal Ma'mum. Saya belajar dulu kat Sungai Petani dengan almarhum ahli fatwa negeri Kedah. Itu nak lupa dah. Ahli fatwa. Dia tulis tangan kitab tu. Datuk Syekh Haji Zakaria Wamsa. Saya ada kitab, hak tulis tangan pun ada, hak Rumi ada, dua-dua belajar, tapi tak dah habis belajar tu postingnya. Sebab jadi jangan ubah kedudukan, baru dapat pahala. Subuh dengan maghrib pastikan baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Imam baca, lepas ubah kedudukan Allahumma antas salam wa minkas salam, baru ubah kedudukan. Allahumma ajirna minan 7 kali, ditutup pintu neraka yang 7 tu. Okey. Baik, sama Ayub meriwayatkan daripada Abu Qilabah berkata, ketika Allah mengutuk iblis, maka ia minta tempoh ditangguhkan. Maka Allah meluluskan permintaannya. Maka iblis berkata, demi kemuliaanmu, saya tidak akan keluar dari dada hamba-Mu sehingga keluar rohnya. Ini permusuhan syaitan. Kalau nak kita syaitan ni, sejarah dia panjang nak ceritanya. Azazil asal dia. Kalau nak banding dengan ilmu kita, hebat dia lah. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam syurga, penuh bersama dengan Allah. Ayat Quran 30 juzuk dalam dada dia, dalam diri dia lah. Tapi kenapa dia dikeluarkan daripada syurga? Sebab satu ya dosa. Satu ya. Kita banyak dosa. Dia tak ada berzina, tak ada minum arak, tak ada berjudi, tak ada. Satu dosa apa dia? Sombong. Sebab Allah sebut dalam Quran, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tukar jadi iblis. Semua sujud. Sujud bermakna Allah perintah memberi hormat kepada Adam. Pasal apa dia jadi mentutup iblis ni? Asalnya malaikat. Pasal dia rasa sombong. Dengan apa? Dengan rasa dia sombong, diri dia daripada api. Dia menghina Nabi Adam daripada tanah. Dia hina Nabi Adam tanah. Sebab kita menghina kita daripada tanah. Allah kata, aku nak jadikan manusia atas muka bumi, jadi khalifah Allah di atas muka bumi. Ini panjanglah kalau nak cerita tu. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, sebabkan sombong saja, satu saja, maka Allah keluarkan dia daripada syurga. Kita tak masuk syurga lagi, sombong dah. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya lah. Kata-kata tuan-tuan marah pula. Nampak tuan-tuan? Syaitan tu, iblis tu dalam syurga dah. Dia sombong keluar daripada. Kita belum masuk syurga, sombong dah. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan, sombong kita macam-macam jadi, mumpaknya berjudi, berzina, minum arak, macam-macam dosa kita buat. Nak masuk syurga macam mana? Disebabkan satu dosa sombong, Allah keluarkan dari syurga. Allahu Akbar. Itu jangan tuan-tuan.
Tapi tak apa, ada jalan. Kita umat Nabi Muhammad satu jalan yang hebat. Jaga solat, jangan jaga perintah Allah, jangan durhaka mak bapak, jaga solat, selawat banyak-banyak, insya-Allah Nabi tunggu kita masuk syurga. 3 tempat Nabi tunggu, apa dia? Kat mana? Kat titian Sirat, kat Telaga Kausar, kat Mizan. Nabi tunggu kita. Nak ceritanya Nabi ni nak beri syafaat kepada kita. Siapa banyak selawat kepada Nabi, insya-Allah tidak akan gelincir di atas titian Sirat. Selawat tadi, berkat selawat tu Nabi pimpin kita masuk syurga. Allahu Akbar. Kasihnya Nabi kepada kita, tuan-tuan. Kasihnya Nabi kepada kita. Mana kita merayakan rahmat Rasul, selawat pada Nabi, memuji-muji Nabi. Tapi ada yang sedihnya golongan-golongan kita di luar sana sampai menghina Rasulullah. Pertikaikan capa, dia kata wali sunnah wal jamaah ni, dia kata tak cerdik letak capa atas kepala. Bukan kata letak capa, kopiah lambang simbol mencintai Rasulullah. Bukan kita tak capa. Sampai tertu jahil buat-buat tu. Siapa dia? Malah nak sebut Kalau sebut orang marah. Sebut Wahabi. Ustaz Kazim pun sebut Wahabi. Sampai tertu tuan-tuan, mempertikaikan maulid Nabi. Kopiah ada capa atas kepala. Patut saya pakai capa, kopiah ada capa orang lain, orang tengok lain macam. Tapi sangka baiklah, takkan kena tuduh Wahabi kot. Mungkin dia tengok kita pakai capa cantik. Allahu Akbar. Sampai taruh tu, tuan-tuan. Nak berkompan, nak bergembira menyambut maulid Nabi, berzanji marhabang, bid'ah katanya. Allahu Akbar. Ngajilah pergi habis. Nauzubillah min zalik. Ustaz Kazim sebut dah ceramah, tapi ada yang bangkit lawan. Nauzubillah min zalik. Ni masalah balas sama-sama kita. Ya, sebab apa? Sebab tak mendalami, tak meraihkan, tak memahami, bakilah dan sebagainya. Allahu Akbar. Kata cinta pada Rasulullah, tapi ada golongan-golongan yang menyekat untuk kita lahirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu jalan mana nak masuk syurga, tuan-tuan? Kalau tak nak buat duk diam, duk hukum orang bid'ah, sesat masuk neraka, Allahu Akbar, minta jauhlah, tuan-tuan. Tengok iblis. Demi kuliah, demi mulia Allah, saya tidak akan keluar daripada tanda hamba-Mu. Masuk dalam, maknanya jin masuk dalam badan kita. Banyak dia doa umur panjang, doa masuk dalam badan kita. Ini doa Allah nak kabulkan. Sebab dia dah minta. Dijawab oleh Allah SWT, demi kemuliaan dan kebesaranku. Allah ada syarat tu. Tidak akan aku tutup pintu taubat pada hamba-Ku sehingga keluar rohnya. Nampak? Bermakna macam mana kacau setan kacau dalam badan kita, maka Allah tak akan tutup pintu taubat sehingga mana sampai dia halkun ruh. Maknanya Allah beri peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah SWT. Tetapi syaitan tak boleh taubat dah. Syaitan tak boleh taubat dah. Tetap dia lah, Allah cok dalam neraka dah. Syaitan kucu-kucu je dalam neraka. Betul Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Allah dah sebut dah, syaitan kena rejam. Nampak tak? Mana Allah muliakan kita lagi. Okay? Maka perhatikan bagaimana kasih rahmat Allah pada hamba-Nya. Nampak? Allah sayang kat kita. Tetapi menamakan mereka orang-orang mukminin sesudah mereka berdosa, sebagaimana ayat 31 surah An-Nur. Ba'a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Dan taubatlah kamu semua, hai orang-orang mukmin, supaya kamu bahagia, selamat daripada siksanya dan mencapai rahmatnya. Nampak? Maknanya bermakna Allah dah beri peluang kepada kita. Kita ni memang banyak dosa. Kita ni, aku pendosa. Kita pendosa. Jadi kena banyakkan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Syaitan tetap dah dalam neraka. Tak ada jalan dah. Siapa ikut syaitan, maknanya dia tempoh tiket ke neraka lah. Nauzubillah min zalik. Maknanya selamat kita ni. Dan Allah menyatakan kasih kepada orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah kasih pada orang yang taubat dan kasih pada orang yang suka bersuci. Jadi di sini dua. Allah suka orang bertaubat. Ini bermakna apa, tuan-tuan? Bermakna menyucikan
dosa yang batin dan menyucikan dosa yang zahir. Ataupun dikatakan suka bersuci itu maknanya kekotoran-kekotoran luaran dan menyuci kotoran-kotoran dalaman. Dosa kita dengan taubat. Pakaian kita bersuci, bersih. Maknanya bersih zahir dan batin. Itu maksud dia. Ya? Allah suka. Ni kita mengaku kita orang beriman kepada Allah SWT, taubat banyak tak nak taubat, kita syurkan. Ya? Solat sunat tuan-tuan, solat sunat taubat sebelum tidur. InsyaAllah. Saya amal dah lama dah guru bagi tahu. Sebab kita siang kita melakukan dosa kita tak tahu, kita taubat. Apa? Kita taubat. Kena kita tak taubat mati macam mana? Mati kita tak taubat. Mati kita dalam golongan orang tak taubat kepada Allah SWT. Kita solat sunat taubat 2 rakaat. Mudah sebelum tidur. Saya amal sebelum tidur. Usalli sunnat at-taubati raka'atain lillahi ta'ala. Dalam buku Ustaz Muhammad Hijau ada sebut. Itu sebelum tu dia kata istighfar dulu 100 kali. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi 100 kali. Lepas tu salat sunat taubat. Usolli sunnat taubati rakaatin lillahi taala. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua keluar Allah. Lepas tu dalam sujud terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali. Yakin dengan Allah. Itu zikir taubat. InsyaAllah kita taubat. Lepas tu kita baca penghulu istighfar 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika sampai 3 kali. Lepas tu zikirlah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdiz zalimin la yamliku li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura 10 kali. Angkat tangan doa. InsyaAllah tiap-tiap mana kita buat, kita jadilah taubat betul-betul, taubat nasuha. InsyaAllah Allah akan ampun dosa kita sebelum kita tidur. Lepas tu buatlah solat witir. Buat solat witir 3 rakaat. Kalau rajin lagi lebih. Takkan nak buat 1 rakaat, buat 3, 2, 1. Mazhab kita, mazhab Syafi'i ikut 2, 1. InsyaAllah. Baik, kita nak berhenti azan. Kita bagi lalu azan insyaAllah. Jadi kita sambung sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا بك قرة عين بك يا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا بك قرة عيننا بك يا رسول الله. وكشف الله لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد وبعث مقام والشرف والدرجة العظيمة إنك لا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. InsyaAllah moga-moga dengan kita jawab azan itu mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti sebagaimana dijanjikan oleh Nabi SAW. Amin. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kamal la zambalah." Orang yang telah taubat daripada dosa itu bagaikan orang yang tidak berdosa. Ini jelas. Maknanya kita dosa macam mana pun kita taubat dengan Allah SWT, diberi jaminan oleh Nabi SAW. Taubatlah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu diberitahu oleh orang, saya telah berbuat dosa. Ali radhiyallahu anhu berkata, taubatlah kepada Allah, kemudian jangan engkau ulangi. Lalu orang itu berkata, barakallah, taubatlah kepada Allah, kemudian janganlah engkau ulangi. Lalu orang itu berkata, saya telah taubat, tetapi saya ulangi lagi. Mengaku dah taubat tapi buat lagi. Ali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Ali taubatlah kepada Allah, kemudian jangan engkau ulangi lagi. Nasihat taubat, jangan ulangi lagi. Kalau maknanya taubat ulangi lagi tak taubat nama dia tu. Dia tak panggil taubat tu, dia panggil taubat. Kat bahasa kita kan, taubat. Buat dosa taubat, lepas tu buat lagi. Tu dia tak panggil taubat tu, tahu buat. Bahasa kita. Dekat-dekat tu adik-beradik dengan taubat tu. Orang itu bertanya lagi, sampai kapankah? Ni bahasa Indonesia lah, kapan. Sampai kapankah? Sampai bilakah? Kalau orang tak faham bahasa Indonesia, sampai kapankah? Sampai kapan? Kapan tu mati? Kena kapan? Tak faham bahasa Indo apa ya? Kapan tu bukan kapan tu. Kapan tu bila? Sampai bilakah? Dia campur juga ni bahasa Indo. Jawab Ali radhiyallahu anhu, sehingga syaitan yang kecewa dan menyesal. Di sini jelas. Maknanya orang yang bertobat daripada dosa menyebabkan syaitan tu kecewa dan menyesal. Ya. Mujahid berkata, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bi jahalah summa yatubuna min qarib. Qala kullu syai'in dunal mauti qaribun. Maknanya surah An-Nisa. Ayat Quran ya. Surah An-Nisa ayat 17. Maknanya sesungguhnya taubat itu terhadap mereka yang berbuat dosa dengan kebodohan, kemudian bertaubat tidak lama lagi. Jadi di sini maknanya orang menangguh-nangguh. Jangan menangguh-nangguh dosa, jangan menangguh-nangguh taubat. Mana termasuk dalam berdosa. Allah murka kepada orang yang ada dosa tak mau taubat. Jangan kita menganggap kita tak ada dosa. Mujahid berkata, dengan syarat belum mati, maka itu bererti segera dan tidak lama lagi. Taubat maknanya sebelum mati, bukan makna nanti nak mati baru taubat. Mana buat inilah ya. Jadi banyak hadis dan Al-Quran dalil di sini menyatakan bahawa kita tentang taubat bermakna kita ni manusia biasa, tidak lepas lagi pada melakukan dosa. Banyak dosa kita tuan-tuan, dosa kita banyak. Dosa tangan, kaki kita, telinga kita, mata kita, lidah kita, hati kita, dosa kita dengan diri kita sendiri, dosa kita dengan mak ayah kita, dosa kita dengan jiran, dosa kita dengan isteri kita, dosa kita dengan anak-anak kita. Jalan kita taubat lagi. Nak cerita tuan-tuan, maknanya pengajaran yang kita boleh ambil, Nabi SAW sendiri bertaubat. Dalil hadis menyatakan 100 kali, ada 70 kali. Bermakna Nabi nak mengajar kita supaya bertobat. Bukan bermakna Nabi itu bertobat, Nabi banyak dosa. Nampak? Nabi beristighfar kerana Nabi nak mengajar kita supaya bertobat kepada Allah. Nabi yang tak ada dosa, maksum pun bertobat kepada Allah 70 kali sehari, 100 kali sehari. Apatah lagi kita. Dan Nabi tobat itu kenapa? Kerana Nabi rasa berdosa. Sebab dia tak rasa dosa. Dan yang kedua, Nabi rasa bersyukur kepada Allah. Jadi rasa syukur kepada Allah itu Nabi bertobat kepada Allah SWT. Nabi solat hingga bengkak-bengkak kaki nak melahirkan hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Kita buka kaki bukan solat no. Kita buka kaki apa? Main bola.
Allah, kita buka kaki pergi berjalan, main bola, main sukan. Nabi buka kaki semayang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak tahu lama mana berdiri buka kaki. Kita buka kaki juga mungkin gaut, mungkin penyakit. Allahu Akbar. Kita macam mana, tuan-tuan? Jauh sangatlah. Jadi kita buatlah persiapan sebaik mungkin untuk menghadapi kematian. Banyaklah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Okey? Kita berhenti sekali itu. Ada soalan tak? Kita berhenti sekejap nak tanda ni. Okey. Apa soalan? Kalau saya boleh jawab, kalau tak boleh jawab saya dululah. Zaman COVID-19 ni, kita pernah dengar ataupun diajukan soalan. Bismillah. Kamu takut Allah ke? Kamu takut COVID-19? Soalan itu kalau dituju kepada saya akan jawab begini. Sebagai orang mukmin, kita memang takut kepada Allah SWT. Tetapi kita tak takut pada peringatan Allah. Contohnya, tak takut dengan Allah ialah kita ingkar arahan ulil amri. Silakan Ustaz. Itu soalan. Betul itu. Okey, dia segini ya. Kalau kita mengaji tauhid, dia dua takut ni. Dia takut syariat, dia takut syariat, takut hakikat. Jadi bermaknanya kita kena takut dua-dua. Kat Allah pun kena takut, kat ulil amri pemimpin pun kena takut, kat arahan dia kena ikut. Contoh tuan-tuan, kita takut kepada Allah, takut azab Allah SWT, maka Allah beri ancaman. Contoh, Allah kata kalau siapa yang tak solat, maka beri ancaman gini-gini kan, neraka lah, macam-macam. Kita takut pada Allah SWT. Adalah salah kalau orang kata saya takut pada Allah, tak takut pada COVID-19. Contoh salah tu. Okey, kalau macam tu tuan-tuan, kalau macam tu, okey, orang yang kata tadi saya takut kepada Allah, tak takut pada makhluk. Okey, kita bawa dia pergi zoo negara, kita bawa masuk dalam kandang harimau. Tak sungguh? Tak? Agak-agak dia berani tak? Dah kata takut pada Allah? Bermakna di sini benda yang mudarat kena takut juga. Satu lagi, arahan daripada ulil amri kan kita mengaji ati'ullah ta'ala wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau orang cakap takut pada Allah, tak takut pada makhluk, seolah-olah dia mempertikai ayat Quran tu. Nampak tak? Ulil amri, selagi mana dia memerintahkan kita, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, wajib kita taat. Ada. Itu orang mengaji, betul lah tu Haji cakap tadi tu. Cuma saya tambah sikit, mana takut syariat dan takut hakikat. Hakikat kita takut sebenarnya pada Allah SWT. Syariat tu, mana takut perintah Allah SWT. Mana kepada Allah kena takut, harimau ke penyakit pun kena takut. Sebab itu semua makhluk Allah juga, daripada Allah juga. Bermakna dua-dua kena takut lah. Bermakna dia cakap tu mungkin dia cakap tak lapik. Memanglah pada hakikatnya kita semua ni manusia sebagai hamba Allah, semua kena takut pada Allah. Betul? Itu hakikat. Jadi harimau, denda ke apa semua ke, takut. Maknanya kita takutlah. Contoh, kalau kata hang takut pada Allah SWT, okey, jangan pakai mask, jangan bawa jadah, pergi pak orang ramai. Tak boleh Ustaz, takut orang kena denda. Takut pula. Kena denda 1,000. Kalau berani tak takut dah. Siapa saya takut pada Allah? Pergilah kena denda 1,000. Kena 1,000, 4-5 tempat kena denda 1,000. Tak takut pada Allah, tak takut lagi. Takut juga kita. Bermakna di sini kena faham, takut dalam hati kita, takut beriman kepada Allah sebenarnya, takut pada Allah. Takut kepada makhluk tu kena takut juga. Kat ular ke kat rimau pun kena takut juga. Itu syariat, takut juga. Benda tu berbahaya. Kan? Bermaknanya berbahaya, kena takut juga. Maknanya dari sudut hakikatnya memanglah utama kena takut pada Allah. Yang makhluk pun kena takut juga. Ular, harimau apa semua penyakit itu kena takut juga. Jadi dua-dua kena takut lah. Cuma di sini hakikatnya yang takut sebenarnya takut Allah lah.
Orang tu takut juga. Mari mau gigit kita mati ya. Contoh. Jangan kita saya takut pada Allah, tak takut COVID-19. Tak boleh, kan takut juga. Sebab itu pun daripada Allah juga. Dan perintah uli amri pun, perintah daripada kita punya pemimpin pun kena taat juga. Ini orang beriman kepada Allah SWT. Dia cantiklah tu. Mungkin dia salah cakap tu. Okey, boleh? Jelas? Wallahualam. Ada lagi soalan? Yang saya ada solat sunat. Solat sunat sakaratul maut. Solat sunat untuk mengelak daripada sakaratul maut. Ada? Jadi saya pernah juga amal. Jadi ada ustaz dia kata tak ada dalil. Jadi saya kata ada ustaz mengajar boleh. Jadi dia kata kalau tak ada dalil tu tak payah amal. Tu saya nak tanya pendapat ustaz lah. Macam mana tuan? Allahu akbar. Ini masalah tuan. Sebenarnya dia gini, solat sunat ni dia ada solat sunat rawatib, ada solat sunat yang sendiri, ada juga yang berkait, ada juga yang orang kata solat berkait dengan solat itu rawatib. Ada, dan dalam solat-solat sunat banyak ni ada solat yang berwaktu, ada yang tak berwaktu, ada juga solat mutlak. Okey. Jadi gini. Memanglah solat sunat yang kita tahu, solat rawatib, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat witir itu masyhur. Jadi bila sebut ini solat sunat sakaratul maut ni, dia gini, dia termasuk dalam solat mutlak, solat sunat mutlak, solat sunat sakaratul maut, solat sunat hadiah, maknanya boleh kita laksanakan. Sebab solat sunat bukan setakat solat sunat sakaratul maut menanyakan ni, bukan setakat solat sunat sakaratul maut, bukan solat sunat hadiah, solat sunat sahaja. Usolli sunnata raka'atin lillahi ta'ala pun boleh. Masalahnya hari ni tuan-tuan, semua nak beramal dengan dalil. Kalau kita nak semua nak ada dalil, parok tuan-tuan. Kadang-kadang hak minta dalil ni minta maaf geng-geng buat belah nu lah. Wahabi. Contoh tuan-tuan, ada seorang habib dia kata salah satu amalan pembuka rezeki, contoh. Mana memang tak ada dalil. Memang tak ada dalil, tapi amalan ni oleh para ulama, wali Allah amalkan. Itu solat sunat, dia kata menjemput rezeki. Solat sunat dibuat sebelum subuh. Ini boleh amal. Dia kata solat sunat. Jadi tak ada dalil. Jadi solat sunat saja. Sebab apa? Nak membuka rezeki. Jadi usolli, lepas kita sunat sudah wuduk, solat sunat tahajud, sebelum subuh kita buat usolli sunnat raka'atin. Bila solat sunat mutlak dia panggil. Hak tadi ada berkait dengan sakaratul maut, memang ada. Ulama sebut kita sembahyang sunat, usolli sunat untuk kita minta. Kan Nabi sebut itu ada satu hadis umum. Ada sesuatu hajat kita dengan Allah SWT, macam tadilah sakaratul maut ke apa ke, kita boleh laksanakan. Kita minta dengan Allah dulu solat sunat. Nabi kata minta solat sunat. Nabi tak sebut solat sunat apa. Ada hajat kita minta dengan Allah. Jadi sama tadi. Ini solat sunat saja. Solat sunat raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini adalah hajat aku mai sunat. 2 rakaat. Jadi yang pertama lepas Fatihah baca ayat kursi 3 kali. Tuan-tuan nak amal boleh? Saya amal. Ayat kursi 3 kali. Lepas tu qul huwallah, kuliah sekali, qul huwallah 11 kali. Setiap rakaat pertama macam tu, rakaat kedua macam tu, rakaat kedua sama juga. Lepas Fatihah baca ayat kursi. Ni ijazah oleh Habib ayat kursi 3 kali. Bermula Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lah. Lepas tu kuliah sekali, qul huwallah 11 kali. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lepas salam baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 1 kali. InsyaAllah buat istiqamah, InsyaAllah Allah akan buka seluas-luasnya pintu rezeki untuk kita. Jadi mana dalil? Dalilnya kita pegang pada ulama. Dalil dia ada dalil khusus, ada dalil umum. Maknanya dalil umum, kita ambil dalil umum yang mana Nabi kata siapa yang ada hajat maka lakukanlah solat sunat 2 rakaat. Nabi tak sebut solat sunat rezeki ke taubat, solat sunat sakaratul maut. Mana bolehlah kita solat sunat hadiah pun ni dah bertikai. Ada sahabat kita bertikai tuan-tuan, bukan solat ni, solat sunat tasbih pun dia bertikai kan. Nak minta dalil, minta dalil. Benar-benar amalan ibadat sunat ni tak minta dalil tuan-tuan.
Alasan mereka macam mana? Dia kata kalau kita semayang buat amal ibadat tanpa dalil, seolah-olah kita rekod cipta, mana kita langgar, seolah kita langgar sunnah Nabi, seolah kita memandai-mandai lebih Nabi. Dia buat mengadu lah. Siapa yang memandai-mandai, yang mereka-reka dalam agama, maka dia kata macam tepuh kekek ke neraka lah. Seolah mereka ciptakan hak Nabi tak buat. Tu soalannya, adakah bid'ah sesat apabila kita buat Nabi tak buat? Tak. Salah buatlah, sahabat buat banyak. Dia kata sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak ajar apa sahabat buat. Oh bid'ah. Mana tu? Nabi kata bid'ah. Tak. Jadi dia ada bentuk khusus, ada bentuk umum solat ni. Tapi tak ada masalah. Solat sunat hadiah ke, solat sunat kita dengar orang sahabat kita mati kat kampung, kita boleh semaya sini solat sunat ghaib. Solat sunat jenazah ghaib boleh? Allah, saja aku semaya saja aku solat jenazah ghaib. Boleh. Macam biasa Allahu akbar. Buat seorang boleh, buat ramai boleh. Ada soalan tentang jenazah. Solat jenazah. Okey, saya sebut sikit. Gini jangan berlaku, tapi ada berlaku. Ada soalan. Dia kata bagaimana ustaz hukumnya salat jemaah di masjid di surau ni ada berlaku mungkin baru berlaku bila imam takbir Allahu akbar. Biasalah dia ikutlah Allahu akbar saja semua jenazah. Lepas tu takbir yang kedua Allahu akbar tu lepas Fatihah lah kan. Lepas takbir pertama Fatihah Allahu akbar, dia terlupa dia rokok. Kan. Tapi ada berlaku zaman Rasulullah. Ada berlaku boleh mai sunat rokok, mai jenazah rokok ni. Tapi tak orang tak buat lah. Kita jangan buat. Okey. Dia apabila dia dah terrokok, boleh betul ke terrokok tu? Bahasa mana tu? Dia sudah rokok. Jadi dia sedar solat jenazah ni. Maka dia bangkit tak batal. Sebab apa tak? Sebab dia terlupa. Bila sebut terlupa tu kan solat kita ni kan Nabi sebut dalam hadis, kita terlupa solat dimaafkan. Sengaja sebenarnya. Kalau betullah ada orang mengatakan, sebahagian ulama mengatakan orang yang kena qada sembahyang ni terlupa. Kalau sengaja tinggal tak boleh qada. Jadi itu makna memberi peringatan kepada kita supaya jangan tinggal sembahyang. Tapi ada orang ambil faham hadis tu, dia kata solat yang sengaja tinggal jangan qada, cukup istighfar. Salah. Bermakna bila kita dah sengaja tinggal solat wajib qada lah. Faham tak? Itu bahasa kiasan. Bila dah terlupa, maka bolehlah kita qada. Bermakna solat yang terlupa baru boleh qada. Sengaja tinggal, kita kena qada jugalah sebab taubat. Jangan tinggal gitu je, lagi teruk ya. Jadi dia terlupa. Bila terlupa ni tuan-tuan, terlupa ni dimaafkan. Dia ingat balik ikutlah. Contoh imam dah bukan rakaat kan, takbir yang pertama, lepas takbir pertama takbir kedua, lepas Fatihah takbir kedua baca selawat. Jadi dia rokok, dia tengok salah ni, bangkit ikutlah masa tu. Kalau dia tertinggal satu takbir, dia kena tambah takbir. Dalam solat jenazah dia macam masbuk macam kita sembahyang juga tuan-tuan. Okey, contoh boleh, tapi hukumnya dia tak batal. Maka dia tak perlu ulang. Dia bangkit terus ikut. Katalah imam dah takbir ke berapa? Dia dah baru takbir yang pertama, yang kedua takbir, dia rokok. Imam takbir ke berapa? Yang penting dia ingat dia takbir. Dia bangkit Allahu akbar. Baca selawat. Imam dah pergi dah. Imam dah bagi salam tu. Dia cukuplah apa yang takbir dah tinggal tadi. Kan? Itu dia dah tinggal. Okey, contoh kita mari masbuk, mari jenazah. Masuk imam dah takbir yang ketiga dah contohnya. Kita takbir Allahu akbar. Jadi imam dah bagi salam, kita berdapat satu takbir, kita tambah lagi tiga. Masbuk macam kita sembahyang masbuk lah. Mana takbir tu diumpamakan sebagai rakaat. Boleh? Ni jangan berlaku ni. Saya tak pakar sangat buat solat jenazah, tapi ada sikit-sikit ilmu situ lah. Belajar dulu. Nak lebih tinggi lagi, payah-payah tu kita tanya tok guru lagi lah. Mana boleh? Boleh Dia sekadar mana? Sekadar sebelum imam bagi salam. Kita masuk kita lewat. Sebelum imam bagi salam kita takbir Allahu akbar. Lepas imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita teruskanlah sembahyang. Boleh? Okey, apa masalah dia? Selesai?
Okey, katalah dia batal, tapi bukan sebab, kalau dia batal, contoh dia sengaja, ni tadi terlupa, sengaja pula, dia sengaja rokok, Allahu Akbar, dia sengaja rokok, mungkin dia jahil ke dia rokok, dia sedar-sedar, batal dia sebenarnya tu. Okay? Jadi bagaimana? Maka perlu dah dia buat semula. Nak buat semula, boleh tak buat semula, sebab dia salat jenazah ni fardu kifayah. Mana dia batal tak, lepas tu dia tak buat, tak apa dah. Ataupun dah jemaah dah lain semua dah semayang habis, dia dah batal, dia nak semayang dia seorang, tak apa, bagi cagat dia semayang, tak apa, boleh semayang seorang, jangan akak lagi semayang, semayang dia, saya lewat ni, saya dah terbatal tadi, macam Allah maksud saya, boleh. Dan solat jenazah tu saya belajar kat kampung tu, kalau kita tak sempat nak solat, kita gigi seorang dah husung pergi masjid, jadi kita boleh semayang setelah dikebumikan, semayang kat kubur, tapi menghadap kiblat lah, jangan belakang kiblat pula, Allah tak kena. Kan? Jadi bila maknanya banyak ulama sebutlah, belajar kat kampung tu, kita boleh semayang mayat atas kubur tu selepas dari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi ada juga yang kalau kata kita tak pernah semayang, kita balik kampung sebulan, 2 bulan, 40 hari kita balik, kita pergi kat kubur, kita semayang jenazah untuk dia, boleh juga, ada kaul mengata gitu. Tapi yang masyhurnya kata 3 hari, dalam masa 3 hari tu boleh kita semayang jenazah kat kubur. Jadi banyak khilaf ulama lah, betul ya? Kalau silap betul lah, tak ada masalah. Okey, macam mana? Mana? Imam terlupa, tak batal, bangkit balik ya? Dia bangkit balik, Allahu Akbar yang pertama kan. Contoh, saya nak contoh dulu, betul tak betul? Saya nak bagi contoh sebentar. Allahu Akbar pertama kan. Lepas baca apa? Fatihah. Okey, baca Fatihah, lepas tu takbir kedua, Allahu Akbar, dia rokok. Kau mana? Gitu. Rokok. Makmum belakang subhanallah lah, ingatkan dia subhanallah dengan niat teguh. Jadi dia bangkit balik, tak payah angkat takbir lagi dah, bangkit balik, bacalah selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, ikut macam biasa. Tapi lepas mayat jangan sujud sawi pula. Dia sembahyang jenazah tak ada masalah, dia tak sembahyang macam sembahyang fardu dia terlupa maaf, kalau sengaja batal, itu ya. Lupa di maaf. Memang hukum Islam cukup mudah, terlupa kan. Dimaafkan lah kalau buat terlupa. Kalau sengaja memang batal lah, sebab bukan tempat dia. Boleh bangkit balik, ingat silap, bangkit balik bangkit balik Masya Allah, masalah sana cukup kan. Yang penting cukup syarat takbir 4 kali tu, Allah pertama, kedua, ketiga, keempat, cukup syarat. Dan selawat dan doa tadi. Yang last kali tu doa lah, sunat. Nak baca tak boleh. Allahumma la tahrimna tu kan, boleh. Itu simple lah kita baca. Kalau nak mendalami, kita buka kitab bab jenazah lah. Saya ada kitab bab jenazah tu, daripada awal, daripada mandi sampai kapan tu. Ni kita ambil asas-asas. Sebab begini tuan-tuan, sebab berlaku gini macam semacam jenazah, berlaku sesuatu kesilapan, sebenarnya Allah nak memberi kita ilmu. Sebenarnya Allah nak memberi kita ilmu. Kan zaman Rasulullah semayang bawa 3 rakaat, terkurang, sahabat kata salasa 3, tambah. Nak bermakna situ bukan kata Nabi tu lupa. Memanglah Nabi lupa, tapi Allah lupakan Nabi. Lupa Nabi tak macam lupa kita. Jangan kita kata Nabi tu lupa atas sebab kelemahan dia, bukan. Nabi tak macam, Allah lupakan Nabi. Jangan kita kata Nabi pun lupa, kita label Nabi lupa sama kita. Tak boleh. Kita lupa sungguh. Nabi lupa sebab Allah lupakan, sebab Allah nak bagi ilmu. Kita kena berhadap dengan Rasulullah. Tapi ada orang cakap itu minta maaf, ada orang cakap Nabi pun lupa. Kita Nabi lupa macam kita lupa ke? Hati-hati tuan-tuan, bahaya cakap. Jangan sekali-kali meremehkan Nabi. Walaupun dalam kitab Nabi lupa, guru saya beritahu, kita jangan kata Nabi lupa macam kita lupa. Kita lupa nafsu, Nabi lupa wahyu. Kena ingat tu. Sebab nak Nabi, Allah nak mengajar. Semaya kurang rakaat gini,
Kalau kata Allah tak lupakan Nabi, kalau kita jadi, kita nak macam mana? Tak tahu, tak ada jawapan lah. Nampak? Bermakna wahyu. Allahu Akbar. Nampak tak? Tinggi ilmu yang diajarkan oleh para ahli ulama pada kita. Ni dia kata, Nabi macam Nabi manusia biasa juga, lupa. Nabi pun kahwin ramai, macam mana kita tak boleh kahwin ramai? Dia dah petikai Nabi. Bahaya orang cakap macam ni. Nabi siapa dia? Tuan Nabi siapa? Nabi ni kekasih Allah. Takkan Allah tak didik Nabi, betul tak? Wah, hati-hati tuan-tuan. Nabi dari perut ibu lagi dah Nabi dah mulia dah. Nabi maksum, tak ada dosa. Tiba-tiba kita condemn, merendahkan Nabi. Oh jangan, takut kita tuan-tuan, takut kita condemn Nabi, takut Nabi tak mengaku kita mak dia. Takut kita akhirat Allah tak terima kita, tak beri syafaat pada kita, nak gimana lagi? Nak minta dengan siapa lagi? Menangis kita tuan-tuan. Betul tak? Nabi beri syafaat pada kita. Jangan kalau tak tahu jangan cakap pada Nabi. Dia cakap Nabi lupalah, Nabi manusia biasa macam kita juga. Jangan. Bahasa mudahnya serupa tapi tak sama. Kita kena pegang gitu. Nabi ni serupa tapi tak sama. Boleh? Kena etikot gitu. Serupa pada mana? Serupa. Ada kepala, ada mata, ada kaki, tapi tak sama. Makan tak sama, tidur tak sama. Sebab apa? Semua tindak tanduk dia adalah atas dasar wahyu. Illa wahyu yuha. Kita nafsu, beza tak? Tak sama. Serupa tapi tak sama. Kita makan, kita makan ikut nafsu. Nabi tak. Apa? Serupa kat mana? Nampak? Nabi makan, kita makan untuk kenyang. Nabi makan sekadar lapik perut je. Banyak kan Nabi berlapar. Nampak? Minum apa semua. Nabi makan ke atas wahyu. Bukan kita makan nafsu. Lagi tak kenyang, tak berhenti. Sebab tu ada ulama kata, kita makan ikut sunnah Nabi, mana makan bila rasa lapar. Rasa lapar tu makan sikit dan berhenti sebelum kenyang. Kita ni Allah lapar makan, lagi tak kenyang tak berhenti. salah kita makan betul. Ada ikut sunnah ke mana? Boleh? Boleh Ada lagi soalan bab jenazah? Boleh Ada. Boleh Tak apa, kalau ada soalan akan datanglah. Boleh tulis, akan jawab jawapan. Insya-Allah Boleh apa lagi? Selesai tu bab jenazah pun okey insya-Allah. Gitu-gitulah. Kalau dan nak lagi pencerahan lagi, kita gini tuan-tuan. Kita kena banyak tanya saya jawab gini, tanya Ustaz Nur. Kita boleh bandingan. Jangan kita pakai seorang. Jangan kita pula membanding, Ustaz ni kata gini, Ustaz ni kata Ustaz ni tak betul, tak boleh. Itu tak ada adab dengan guru. Jadi kita Ustaz ni kata gini, Ustaz. Kita compare lah. Dia banyak ilmu masing-masing. Itu cantik. Jadi berkembanglah ilmu kita. Gitu maksud dia. Boleh tak apa tuan-tuan. Semaya jenazah fardu kifayah. Kalau kita tak ikut seorang pun orang lain buat, dah terlepas dah. Kan, bukan fardu ain. Boleh. Kita kena faham konsep hukum dia tu. Boleh InsyaAllah. Wallahu alam. Kita tangguh Boleh okey, siapa yang nak ni tuan-tuan, minta maaf cakap bukan nak iklan berjual sangat, ada sikit tuan-tuan. Siapa yang nak ni RM16, ni RM9. Jadi apa? Tak apalah, kira mudah. Siapa nak ambil malam ni, saya bagi dua ni RM20. Kurang RM2. Untuk amalan kita, bekal akhirat. Kita kena banyak baca. Ini semua Tuan Guru Haji. Ada tak banyak tu, ada dalam 10, 12 buah. Yang ni ada 20 lah. Kalau nak ambil sepasang tuan-tuan, minta maaf, boleh. Jadi ada kat kereta saya belakang. Okay? InsyaAllah. Jadi sekadar itu tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Kalau kok salah-salah cakap tu kurang apa, bagi tahulah. WhatsApp saya ke apa, insyaAllah. Kadang kita cakap ni tak terperasan. Okay? Jadi insyaAllah sama-sama kita amalkan apa yang saya bagi tahu tadi. InsyaAllah moga kita mendapat redha Allah SWT. Yang penting amal kita tadi semua satu sekali adalah untuk dapat redha Allah SWT. Maka akan hasil lah yang lain-lain insyaAllah. Jadi sekadar itu saja, kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika.